Baik tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi sekalian, kita kembali ke kitab kita, Zadul Muta'allim, bekalan orang yang belajar. Muka surat 172 masih lagi memperkatakan ilmu fiqh. Tiga ilmu yang menjadi fardu ain kepada setiap mukallaf untuk kita belajar sekadar melepaskan tuntutan fardu ainnya, iaitu ilmu tauhid untuk mengesahkan akidah kita, ilmu fiqh untuk mengesahkan ibadat kita, dan ilmu tasawuf untuk mengesahkan nilai amalan kita. Dan kita sampai ke rubuk yang ketiga, iaitu munakahat. Munakahat maksudnya nikah kahwin, persoalan-persoalannya. Baik, muka surat 172, 173 disyaratkan pada ijab. Di situ kita berhenti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Disyaratkan pada ijab dan qabul itu. Ya. Ijab ucapan pemula, qabul ucapan penerima. Pertama, jangan diselangi antara keduanya oleh perkataan yang lain. Dia kena bercantum molek, berhubung molek. Sirah ijab dengan qabul itu. Ya. Aku nikah akan dikau dengan anakku Fulanah binti Fulan dengan mas kawinnya sekian-sekian ringgit tunai. Aku terima akan nikahnya. Tak? Nama Fulan binti Fulan dengan mas kawin sebanyak yang disebut tunai. Jangan ada hak yang sesasu, ada hak coket. Kadang-kadang ada hak nakal-nakal ni coket. Oh pocok kata dia. Contoh lacar. Oh pocok kata dia. Tak ada, ulang mula. Ulang kata saksi. Contoh. Jangan ada. Biar dia jelas duduk molek. Gitu ya. Tidak diselangi oleh perkataan lain daripada perkataan-perkataan yang disebut untuk mengesahkan ijab dan qabul. Kedua, jangan diselangi antara keduanya oleh diam yang panjang. Dia dah untuk termenung pula situ. Duk mikir apa? Tahu? Gementar, darah gemuruh. Kalau dalam kitab dia kata tidak mengapa kalau terbersin. Hacim kata dia. Terbersin tu setakat mana saja. Dia sebut pada uruf. Kalau dah bimbang ke berubah pula niat bakal pok mentua itu. Tak jadi aku ni. Nampak bodoh sangat bakal menantu ni. Bimbang gitu. Dalam hati dia berubah. Contoh. Sempat tu. Dia kata bersambut selalu. Sambut selalu. Kalau bernafas, tak apa. Dalam kitab dia sebut begitu. Jadi jangan kita boleh agaklah lama ni kata saksi. Ulang. Itu yang dipertikaikan baru-baru ni. Lama sikit antara ijab dan qabul tu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dia strict. Dia ketat. Dia memang perlu ketat. Bab ini dia panggil ihtiyat. Ihtiyat dia berjaga-jaga. Sebab dia akan menentukan keturunan orang tu. Sampai zaman berzaman, bersambung. Buatnya tak sah. Siapa nak menanggung? Keturunan orang. Dia ihtiyat. Baik. Ketiga, jangan termasuk
perkataan yang mengubahkan maksudnya. Sebab itu lafaz sirah ijab dengan qabul ni dia kena jelas. Kena jelas. Sebutnya apa? Nikah dengan kahwin. Bahasa Melayu dah. Kalau dia sebut aku halalkan anakku, itu tak sah. Ataupun aku hadiahkan anakku dengan mahar sekian, tak sah. Walaupun ada makna menghalalkan. Hadiah halal lah, jadi halal lah. Ataupun menghalalkan anak memang halal. Menghalalkan, saya halalkan air ni, halal lah. Tapi kalau pernikahan tak jadi. Dia kena sebut aku nikahkan akan dikau. Ya? Aku kahwinkan akan dikau. Yang qabul itu pun menjawab aku terima nikahnya. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Dia kena sebut nikahnya. Kalau saya terima, aku redha, aku terima saja, tak memadai. Satu kaul memadai. Adapun yang berlaku baru-baru ini mengikutlah amalan di satu tempat itu. Kalau begitu yang difatwakan, salah, tetapi mengikut di tempat kita berdasarkan kepada mazhab Syafi'i, berdasarkan kepada kitab-kitab mazhab Syafi'i yang kita belajar, bila tak sebut nikahnya dalam qabul, maka tidak salah. Iya, salah. Tuan-tuan jelas tak? Difatwakan di situ. Kita ikut apa yang sudah diputuskan oleh penguasa agama. Penguasa agama, ketua agamanya kita ni sultan. Sultan tidaklah memberi fatwa dan sebagainya. Dia amanahkan kepada majlis. Dia amanahkan kepada mufti. Dan mufti ada jawatan kuasanya. Ikutlah apa yang diputuskan oleh mufti dan jawatan kuasa negeri masing-masing. Baik, begitu duduk perkaranya. Jadi kena sebut nikah tu. Jelas dia punya perkataan. Sebab itu ada setengah-setengah juru nikah, wali hakim. Kampung saya panggil wali hakim. Sini panggil imam nikah. Dia juru nikah tu lah. Wali hakim ataupun juru nikah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia itu wakil kepada ketua agama. Hakim. Hakim kita siapa? Wakil sultan lah. Wakil sultan. Sebab itu dia kena ada tauliah sultan. Kerana sultan boleh menikahkan rakyat dia. Terutama yang tidak ada wali. Dan wakil dia pun boleh. Boleh menikahkan. Ataupun sini pun ada ayahnya gagak-gagak malas dan sebagainya, wakil lah, wakil pada wali nikah, imam nikah, boleh. Baik. Keempat, hendaklah didengar oleh saksi akan lafaz keduanya. Kena sebut jelas-jelas bunyinya, butir, molek, dengan nikah kakak aku nyam-nyam. Habis kata dia saksi. Mau nikah siapa ni? Ke nikah mu ni? Wakil lah. Wakil boleh. Kalau ijab bagi pihak wali, dia boleh mewakilkan orang lain. Bagi pihak qabul pun, pengantin boleh wakilkan orang lain. Diwakilkan abang dia ataupun wakilkan ayah dia. Dia kena sebut je lah. Aku terima nikahnya Fulan bin Fulana binti Fulan untuk anakku, kata dia. Fulan bin Fulan. Dengan mas kahwinnya sekadar yang disebut. Tunai. Hutang contoh. Tak kisahlah. Ada lagi orang hutang. Dulu ada lah. Tunai. Saksi kata, kenikah
ke nikah ke dia sendiri ni. Contoh. Aku terima nikahnya. Sudahlah dah. Contoh harap. Jadi kena jelas. Dalam mengikut bahasa masing-masing lah, tak ada masalah. Tapi perkataan nikah dan kahwin tu kena ada. Dalam bahasa kita, bahasa Melayu, maknanya nikah. Nikah, kahwin serupa. Kalau sebut lain, tak boleh. Dia tak mau kias-kias. Tak mau sindir-sindir. Dia kena sebut secara jelas perkataan itu. Sebab itu ada setengah-setengah dah. Juru nikah, dia tekankan tu. Kemain dia sebutnya, aku nikahkan akan dikau. Tu dia sebut itu betul. Takut tukar jadi perkataan lain. Tak ada masalah lah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nikah ke, merujuk pada itulah. Orang Melayu tak sebut ni. Dia tu nikah dah ke? Tak ada. Nikah dah ke? Nikah dah ke? Nikah dah ke? Dia takut tukar perkataan tu. Ada. Juru nikah yang strict dia panggil. Cerewet sikit lah. Kalau tuan-tuan jumpa, ikutkan je lah. Jadi panjang-panjang cerita pula dah. Baik. Kelima, hendaklah muafakat keduanya dengan maksud kandungannya. Baik. Muafakat ni berbetulan lah. Jangan hak ni nikah, hak tu saya terimalah kontraknya. Kontrak. Dia kata nikah ni satu kontrak, kata dia. Kontrak. Dia kena betul lah. Hak ni nikah, hak ni pun nikah. Tu. Baik. Kalau wakil, sebut wakil. Jelas. Jangan hak ni nikahkan anakku dengan akan fulan bin fulan. Dia terima, aku terima nikahnya. Dia pula yang menerima. Contoh. Tak muafakat. Tak betul, berbetulan. Ijab dengan qabul. Keenam, jangan dita'alikkan lafaz ijab dan qabul dengan sesuatu. Ta'lik ni kita gantung. Kita kaitkan dengan sesuatu. Contohnya dengan masa. Bila masuk bulan Ramadan nanti aku nikahkan dikau dengan anakku. Tak boleh Dia pasal ijab qabul ni, dia punya kesan dia tu serta-merta. Habis saja ijab qabul, terus sah, berjalan. Tuntutan dia, hukum hakamnya. Jadi dia taklikkan. Aku nikahkan anakku jika dia lulus SPM tahun ini. Tengok-tengok tak lulus. Ataupun mati sebelum SPM. Tak boleh taklik. Ataupun dia ta'alik dengan aku nikahkan akan dikau anakku sehinggalah sepupunya balik daripada luar negara. Bila dia balik nanti kau kena cerai lah, nak kahwin. Contoh. Tak jadi. Ataupun ada pun dia ta'alik juga ni. Dia panggil nikah syirar. Nikah syirar. Nikah syirar ni dipakat. Dia kata, aku nikah dengan anak kau, kau nikah dengan anak aku. Mahar tak payah bayar. Kira tukar. Aku nikah. Itu pun tak sah juga. Tak sah. Tapi kalau bermahar sah. Menikah dengan ada tempo, kontrak dan sebagainya. Itu dia panggil mut'ah. Itu nikah dia panggil
Cina buta dalam masyarakat kita. Cina buta. Iyalah. Cina buta ini berlaku apabila talaknya talak bainunah kubra, maksudnya dah cukup 3. Maka yang isteri tertolak itu dia tidak lagi boleh kembali kepada suami ataupun bekas suaminya walaupun dalam iddah, ya. Maka dia boleh berkahwin semula dengan bekas suaminya setelah dia berkahwin dengan orang lain dengan cukup syarat rukunnya, termasuklah bersama dengan suami barunya itu sebagai suami isteri, iaitu melakukan hubungan intim, hubungan badan secara sah yang seperti suami isteri yang biasa. Kemudian suaminya yang baru itu menceraikan dia semula dan ditunggu habis iddah, bolehlah dia berkahwin semula dengan bekas isteri, bekas suami dia yang pertama. Adapun proses untuk menghalalkannya tu apabila diupah atau berpakat. Ada orang upah, katanya ada ditangkap, digetih hari tu dalam bilik hotel. Kerja dengan ambil upah tu, katanya orang ngaji pondok juga, wallahu a'lam. Maka ataupun dia nak tolong kawan dia, tak upah, tapi dia memahami, dia pergi kahwin sekejap, dia kata bercerai, mau ambil mula kata. Ni nikah tahlil, muhallil yang menghalalkan. Maka apa hukumnya menurut mazhab Syafi'i? Pernikahan itu sah secara zahirnya, sah secara undang-undangnya. Pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sah, dia tanya sah ke tak sah? Tengok syarat rukun. Tengok syarat. Kita cerita sah dulu ya. Maka sah pernikahan itu. Mazhab Maliki tidak sah. Maliki tak sah. Kerana dia tengok motif dia. Perkahwinan ialah untuk mendapatkan pasangan, suami isteri, meneruskan keturunan, menyelesaikan hajat masing-masing. Itu maksud pernikahan. Ini maksud pernikahan dia ialah ambil upah, maka upah. Maka mazhab Maliki tak sah. Mazhab Syafi'i sah. Baik. Kalau dia tak mau cerai, maka tidak ada siapa boleh paksa dia. Walaupun dah makan upah, dah pakat, dah pakaiannya. Sekasi pula kita, dia kata dia. Maka putih matalah bekas suami ni. Ya. Adapun ini tak habis lagi ni. Hukumnya adalah haram, berdosa besar. Tapi nikah itu sah. Baru cukup syarat rukun ni kita tengok. Rukun nikah ada. Syarat ada. Dan niat awak dengan Allah SWT lah. Motif itu bukan kerja kita. Kita nahnu bisawahir, wallahu yatawallas sarair. Itu kaedahnya. Kita tengok hak zahir saja. Yang dalam-dalam tu mana kita nak belah dada dia, kita nak tengok niat dia macam mana. Maka zahirnya cukup. Macam mana? Dia kalau kita sebut dalam akad maka tidak sah. Dia tak sebut dalam akad 3 hari. Ya. Maksudnya dari segi kalau disebut
aku nikahkan di kau anakku 3 hari. Itu dipanggil mut'ah. Iyalah, maksudnya kalau dia dah lah, maksud ya. Sekarang ni kita cerita tentang sah tak sah dulu. Sah tak sah dulu. Baik. Kalau disebut 3 hari dalam akad maka tidak sah. Kalau dipakat sehari je deh, semalaman je deh, itu kita tak tahu. Tak masuk dalam ni. Kita tengok atas kertas saja. Dalam kitab saja. Cukup syarat dia, cukup rukun dia, sah. Dipakat 3 hari ke, sebulan ke, bayar 3,000 ke, itu tak masuk dalam akad. Kita cerita akad itu sah dari segi zahir. Dosa tak dosa itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ceritanya. Kemudian kalau disebut 3 hari, 4 hari, sebulan, sejam, macam diamalkan oleh Syiah sekarang ni, dia panggil nikah mut'ah, maka itu tidak sah. Kerana ditaklidkan dengan masa. Contoh. Perbuatan menghalalkan semata-mata nak menghalalkan seorang bekas isteri itu untuk bekas suaminya, haram. Dosa besar. Itu ceritanya. Okey dah? Jangan buatlah. Kita keluar daripada khilaf. Kerana ada juga itu yang apa orang kata mensyaratkan motif dia tu. Dan mestilah diucap oleh wali atau wakilnya. Ijab tu diucap oleh wali atau wakilnya. Qabul itu ucapan penerimaan. Hendaklah diucap oleh pengantin lelaki atau wakilnya. Boleh? Okey. Ya, silakan. Baik. Itu mengikut lafaz ta'liq yang disebut. Biasanya kita berapa bulan tak bagi nafkah, tak bagi ini dan sebagainya. 3 dah. 4 bulan. 4 bulan. Dia baca ta'liq. Kalau tempat kita lah. Maka apabila melepasi tempoh itu, maka isteri berhak untuk menuntut fasakh. Dia menuntut fasakh. Jika sekiranya isteri dia tidak menuntut fasakh dan sebagainya, maka tengoklah, merujuk kepada pihak berkuasa agama tempat itu. Pasal kita tak tahu bagaimana pengamalannya. Kalau mengikut lafaz ta'liq, dia tak buat saja apa yang itu jatuh. Dia nikah. Nikah dia sah bila merujuk kepada syarat dan rukun. Kemudian dia berdosa di atas kecuaian dia, kezaliman dia. Dia berdosa besar. Cuma bila dia berpakat dengan perempuan itu, dia tak sah. Kerana ada taukid, ada tempoh masa. Nikah tidak ada tempoh masa. Kalau dia kata pakat dengan perempuan 3 bulan je kita nikah, 10 hari je kita nikah ni, banyak berlaku berlaku. Di negara jiran kita pun ada satu tempat.
Boleh pergi. Orang Arab pergi sana, nikah kejap, mau balik. Lepas tu mari pula lain, nikah pula. Itu mut'ah dia panggil. Mut'ah. Maka mut'ah tidak sah. Tapi kalau dia pergi sana, dia kahwin sana, 10 hari pun dia lari. Kahwin sana pula, 10 hari pun lari. Itu dia atas kertasnya sah lah. Bila dinikahkan oleh pihak berkuasa, dinikahkan oleh wali atau wali hakim, didaftarkan pada pihak berkuasa agama. Cuma dari segi tanggungjawab dia, motif dia, sebab itu kita sebut, biar kita hidup ini ada duniawi, ada ukhrawi. Lulus duniawi, lulus ukhrawi. Jangan nikah syar'i saja. Bermasalah. Sah-sah. Cukup syarat rukun. Nikah di rumah mana? Mak ayahnya. Ayahnya menikahkan dia. Cukup syarat rukunnya. Sah. Tapi dia tak pergi daftar. Sudahlah dah. Anak bermasalah, isteri esok bermasalah, hak pusaka itu bermasalah dan sebagainya. Maka juga pergi tadi. Dia nikah, dia tahu dah nikah 10 hari. Dia jawab di sisi Allah SWT. Orang lain tak tahu. Isterinya tak tahu. Bakal empat mentuanya tak tahu. Dia ni nak nikah 10 hari je. Nah, bila dia tetapkan dah 10 hari dia ke sini ni. Dia target dah. Dari segi apa tu? Motif dia. Macam juga yang menghalalkan nikah kambing hitam tadi. Oh, kambing hitam. Bukan kambing hitam apa? Nikah Cina buta. Dia tahu motifnya. Dia tahu motifnya. Bukan motif pernikahan untuk yang kita sebut tadi. Nah, dia nak nikah 10 hari je. Itu ada syubhat mut'ah di situ. Dia tak pakat dengan keluarga tu. Pasal dia nak nipu. Dia nipu tu. Nampak molek tak? Nak bersaudara. Nak menyambung persaudaraan. Nak membina keluarga. 10 hari lagi. Kalau dia tak pakat, dialah menanggungnya. Dosa. Dosa itu dosa besar. Macam juga orang nikah Cina buta tu tadi. Dosa besar. Pasal motif dia yang tahunya. Kan? Kalau pakat pula dengan orang perempuan, pakat pula dengan walinya, bayar 3,000. Mut'ah. Mut'ah. Baik. Susunan wali-wali nikah. Tak bunyi lagi. Rasa macam lama ya. 8.14 kita. Sempat ni wali-wali ni. Ya. Dia bersama tak? Tak mahu cakap lagi pasal kena tanya hukum tu. Lepas akad je. Lepas akad. Dia tak bagi. Tolong. Dia syarat dia kena bersama. Maka pernikahan dia tidak sah. Pernikahan yang kedua tidak sah. Dengan bekas suami dia itu tidak sah. Pasal dia tidak bersama. Dia katakan menikah itu menikah yang hakiki maksudnya. Bila nikah hakiki termasuklah hubungan suami isteri itu berlaku 100%. Bukan hanya setakat akad nikah saja. Gitu. Maka nikah kembalinya dia itu bernikah tidak sah. Ada yang mensyaratkan begitu. Itu dipanggil duniawi. Duniawi dia panggil. Duniawi. Di dunia nampaknya lebih beres lah. Habis dah pasal dia nikah kan. Ada akad, ada saksi dan sebagainya. Duniawi lepas. Ukhrawi bermasalah. Itu dia. Ya. Bila nikah tak sah, maka hubungan selepas itu adalah perzinaan.
Baik. Susunan wali-wali nikah. Susunan wali-wali nikah itu ialah, ini dipanggil tertib wuku'i. Tertib wuku'i. Dia menyusun mengikut keutamaan. Bukan disusun untuk tertib zikri. Tertib zikri ini dia susun hanya untuk menyebut supaya kalau sifat 20. Sifat 20 tertib zikri, dia hanya menyebut, bukan bermakna wujud itu lebih besar pada qidam, qidam itu lebih besar pada baqa, baqa lebih besar pada wahdaniyah. Tak. Pasal mustahil nak sebut 20 sekali sebentar. Maka disebut nombor 1, nombor 2, nombor 3. Bukan yang paling besar, nombor 1. Yang pertama dia kata. Yang kedua sikit kecil pada yang besar. Lepas tu sikit kecil, sikit kecil, sikit kecil. Ni macam biasa kita saya tengok dalam YouTube pendapat-pendapat pelancong tentang Malaysia, apa yang disuka tentang Malaysia ni di Malaysia. 15 perkara yang disuka, 10, ada 7, ada 5. Dia kata apa? Ini bukannya menyebut mengikut keutamaan. Dia hanya sekadar menyebut. 5 semua disuka. Kalau kata yang pertama, yang paling disuka, makanan. Yang kedua, pemandangan cantik. Yang ketiga, kepelbagaian budaya dan agama. Bukan. Yang kelima, yang terakhir, manusia, orang, rakyat. Rakyat Malaysia baik-baik, dia kata. Bukanlah orang kata, sebut rakyat Malaysia yang baik-baik ni, hak last sekali. Hak yang tinggal 75% lah. Hak nombor 100% makanan. Hak paling dia suka. Ada. Ini dipanggil tertibnya tertib wuku'i. Memang mengikut keutamaan. Ya? Bukan tertib zikri. Baik. 1. Maksudnya yang pertama. Bapa. Ayah. 2. Datuk lelaki dari pihak bapa. Dan bapa datuk lelaki. Dari pihak bapa hingga ke atas. Ayah dan ke atas lah. Datuk dan ke atas. Mula bapa, lepas itu datuk, lepas itu moyang, lepas itu apa sini panggil? Apa moyang? Moyang ke tak? Moyang kedua, moyang ketiga. Sebab itu kita panggil nenek moyang. Moyang saya yang keempat. Contoh. Baik. 3. Yang ketiga, saudara lelaki yang seibu sebapa. Abang atau adik daripada mak dan ayah yang sama. Dia panggil adik-beradik kandung. Ya, asyaqiq. Dia panggil asyaqiq. Ya, sila. Boleh berlaku abang atau adik. Tapi melihat kepada keadilan dia. Seperti yang kita sebut. Siapa yang paling nampak berjuruh? Ya, siapa yang paling nampak berjuruh? Ikutlah. Bincanglah. Moleknya ambillah abang. Takut pula terasa pula abangnya pula. Jadi bersengit-sengit terasa hati dan sebagainya. Pasal pula aku tadi. Aku bukannya tagih harap. Kata, kaki judi. Tak nak kat aku pula. Atau akulah dulu pada adik. Potonglah adik pula. Contoh. Tapi bincanglah molek-molek. Cuma dia tengok. Raikan juga al-adalah tu. Al-adlu maksudnya apa? Tidak, hatta dia tidak melakukan perkara-perkara yang tidak berdosa tapi nampak cemar di pandangan masyarakat. Berarti apa tadi yang kita sebut? Tak pakai selipar lah. Dulu zaman saya belajar dulu,
tutup kepala. Tak tutup kepala ni kita anggap sebagai mencemar, muru'ah. Jadi wajib diwajibkan, maka wajib untuk syarak dah. Wajib undang-undang sekolah tutup kepala. Maksudnya apa? Kalau keluar wajib pakai kopiah. Sebab itu disuruh botak semua kepala supaya tak buka kopiah. Rupa-rupanya tuan-tuan, kopiah ni dia menghalang kita daripada buat benda-benda yang tak senonoh. Sebab apa? Malu ke kopiah. Takkanlah kopiah molek atas kepala tayak putih. Nampak perempuan, tak munasabah. Nak masuk panggung wayang tak? Tak akan masuk. Kalau masuk tu sah dia buka. Sah dia buka. Tak padan. Nah, pegang tasbih lagi. Ya. Baik. Ini cuma kita nak cerita ni, kita di sini tu dia halus dia punya itu. Karena ada seorang kenalan, dia kata dia biasa berurusan di Kuantan dengan orang perempuan, bangsa lain dan sebagainya. Dia sengaja, dia kata, "Ustaz, saya sengaja pakai kopiah kerah ni." Saya tanya pasal apa? Supaya tak mudah lipat masuk dalam poket. Kopiah kerah tak boleh lipat. Kalau kopiah lembek gini, mudah gula-gula lepak. Jadi walai dah. Tak ada dah lebaynya. Lebay di kampung. Sungguh. Jadi dia pakai kopiah kerah, kata dia, supaya tidak mudah dilipat masuk dalam poket. Karena dia banyak godaan, kata dia. Dia banyak godaan. Itu dia. Makanya memanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, baginda tidak pernah membuka kepalanya jika di luar rumah. Jalan gondol gitu dah. Sunnah sebenarnya. Bukan wajib tak wajib. Tak ada apa, tak ada masalah. Cuma dulu saya nak cerita tarbiyah kita dulu-dulu. Ya. Kalau masuk bilik air ni, macam wajib dah tutup kepala tu. Masuk bilik tu, masuk tandas. Kalau keluar pun itu juga. Jadi alhamdulillah rupanya menyelamatkan kita. Baik. Empat pula. Yang keempat, dia mengikut ranking. Ranking dia bagi. Saudara lelaki yang sebapa. Al-akh min al-ab, dia kata. Mak lain, ayah sama. Yang tak boleh, adik-beradik sepusat-sepusing. Mak lain, ayah masing-masing. Itu tak boleh. Adik-beradik angkat, panggil. Adik-beradik saya boleh. Adik-beradik si ibu, tak boleh. Sebab dia tidak ada, dia panggil titisan nasab. Kerana nasab itu daripada pihak lelaki. Daripada ayah. Daripada ayah. Jadi kalau si ibu, tak boleh. Baik. Ini yang kita sebut yang ke berapa ni, yang kelima ni, anak saudara lelaki yang seibu sebapa. Anak saudara boleh, tapi syaratnya sebapa atau dan seibu. Yang ini, ya, seibu sebapa. 6 anak saudara lelaki sebapa saja. Maksudnya mak lain. Dia ada abang, perempuan itu ada abang atau adik lelaki. Tapi abang dia tu daripada mak lain. Anak abang dia tu boleh menikahkan dia. Tu ranking duduk nombor berapa tu? Nombor 6. Lepas itu, kalau anak sendiri, kenapa anak sendiri tak boleh nikah? Mewalikan ibunya.
Anak saudara boleh? Kita jawab dah itu tak? Anak sendiri tak boleh menikahkan ibunya sebab dia tidak senasab. Ibu dia tu, ayahnya siapa? Orang lain, bukan dalam keluarga titisan nasab dia yang sama. Okey? Maka anak tidak ada kuasa wali kerana dia tidak ada titisan darah nasab dengan mak dia. Mak dia tu titisan darahnya belah ni. Gitu. Kecuali, tuan-tuan ingat, kecuali macam mana? Dalam hal macam mana anak boleh mewalikan ibu dia? Tuan-tuan ingat? Kita sebut dari itu kan? Minggu lepas tu. Kecuali apabila suaminya kata suami itu dah bercerai ataupun mati. Suaminya itu adalah sepupu dia belah ayah. Sama ada sepupu itu belah ayah dan mak yang sama ataupun belah ayah saja. Maksudnya dia ada titisan nasab. Cuba tuan-tuan tengok di akhir nanti. Bukan di akhir. Ni, anak bapa saudara sebapa, anak bapa saudara si ibu, 7, 8. Tu. Sebab apa boleh? Sebab dia kahwin dengan sepupu belah ayah. Dia satu nasab. Dan anak dia tu adalah anak saudara pupu juga dalam masa yang sama. Maka bolehlah anak itu mewalikan ibunya sendiri. Tuan-tuan, ni lah hati yang senyap. Dia orang-orang dulu sebenarnya biasa. Kalau orang-orang Arab terutamanya orang-orang Arab dia dipanggil bintul am. Bintul am ini ialah sepupu dia belah ayah. Ibnul am adalah orang yang paling berhak. Sebelum orang lain-lain nak meminang ni kena tanya dulu, ada tak sepupu-sepupu dia belah ayah yang nak? Kalau ada, jangan siapa pun masuk. Kerana dia lah yang lebih berhak. Belah ayah, belah ayah. Sepupu belah ayah. Dia panggil Ibnul Am. Baik. Kita pun dulu ada biasa kahwin sepupu ni pasal duduk sekampung. Dalam kampung tu semuanya wari-wara. Mak mentua sepupu. Arwah ayah saya, mak saya anak saudara pupu. Sini ada kan? Cuma yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gharibun nikah. Gharibkan nikah itu maksudnya pilih kahwinlah dengan orang yang jauh keluarganya, pakainya supaya meluaskan kita punya networking kekeluargaan kita. Kita ada wari-wara apa semua di Kedah contoh. Ada di Johor. Kalau kahwin sama-sama kita ni pusing-pusing situ je lah. Bila balik kampung, anak-anak kita tak ada feeling. Pasal kampung dia 7 km saja. Ke mana? Pasir Akar. Balik kampung belah Tok, belah Mak. Mau balik kampung 7 kilo je. Tak ada nak menyanyi lagu Sudirman. Balik kampung apa semua kan. Contoh. Sebab anak saya sebut, bagus kata, untung apa ni abah kahwin dengan sini, Umi kahwin dengan orang Pahang kata. Boleh balik Pahang 8 jam
merasa balik kampung. Kalau tidak anak tuan-tuan tak merasa jam sepanjang jalan ke Kuala Lumpur contoh. Itu hikmah apa? Hikmah berkahwin jauh-jauh. Baik. Keenam, anak saudara lelaki sebapa. Tujuh, bapa saudara seibu sebapa. Mula dia turun ke abang ataupun adik-beradik lelaki. Lepas tu dia turun ke anak tu. Anak adik, anak abang, anak saudara. Lepas tu baru ke bapa saudara. Bapa saudara seibu sebapa, asyaqiq dia panggil. Kelapan, bapa saudara sebapa. Tuan-tuan jelas ni, istilah-istilah ni. Bila kita sebut bapa saudara sebapa, tangkap lalu tak? Ada siapa yang tak tangkap? 9. Anak bapa saudara seibu sebapa. Baru masuk sepupu. Tadi anak saudara. Anak saudara ni duduk atas. Sepupu sepupu seibu sebapa. 10. Anak bapa saudara sebapa. Sepupu belah ayah. Sahaja. 11. Maksud sebelah ayah, neneknya tu orang lain, tapi datuk yang sama. 11. Orang yang dimerdekakannya jika asalnya hamba dan tidak berwali. Dia panggil maula. Maula ni seseorang yang ada memiliki hamba, kemudian dimerdekakan hamba itu. Dia ada kaitan dengan bekas majikan dia itu tadi, bekas tuan dia itu tadi. Maka sekiranya bekas hamba ni itu tidak ada wali, bekas tuannya itu boleh menikahkan dia. Yang ke-12, asabah, waris-waris bagi orang yang memerdekakannya. Waris tuan dia tu tadi. Waris tuan dia tu tadi. Kata ayah dia. Tuan yang, bekas tuan yang memerdekakan dia tu dah tak ada. Ayah dia boleh. Contoh. Ke-13, sultan atau gantinya. Gantinya tu juru nikah. Imam nikah sini panggil. Kampung saya panggil wali hakim. Dia tu wali, tapi wali itu dia mendapat kelayakannya daripada hakim. Hakim maksudnya pemerintah, sultan. Dia wakil sultan untuk menikahkan orang. Tu. Wajib mengikut tertib wali-wali yang tersebut. Ni yang kita sebut tadi dia tertib wuqu'i. Dia mengikut keutamaan. Lepas orang ni tak ada, kena ni turun. Tak ada, baru turun. Tak ada, baru turun. Bapa dan datuk lelaki dari pihak bapa itu, bapa, satu, dan datuk lelaki daripada pihak bapa itu maksudnya ayah kepada bapa tadi, dikatakan wali mujbir. Wali ni ada dua, wali mujbir, wali mukhtar, wali ikhtiar. Dua-dua. Ayah dengan datuk adalah wali mujbir. Apa dia wali mujbir? Daripada ajbara yujbiru ijbaran. Mujbirun tu isim fa'il kepada ajbara. Ajbara tu kalau ikut makna bahasanya, paksa, memaksa. Mujbir, ini ta'rif dia. Iaitu wali yang boleh menghubungkan anaknya yang masih dara dengan tidak meminta izin terlebih dahulu. Apa tu tuan-tuan dan puan-puan?
dia boleh mengawinkan anak dia yang dara, yang dara. Yang janda tak boleh. Janda kena minta izin. Bukan setakat janda sebenarnya, apabila dia tidak lagi dara, dia kena minta izin. Tak boleh nak paksa lah. Tapi kalau masih dara, ayah dan yang datuk boleh. Kalau kita guna istilah kerasnya, paksa lah. Maksudnya, yang ini dikata tanpa izin. Walau paksa. Itu dalam mazhab Syafi'i. Cuma kalau wali mujbir ini, dia nikahkan anak dia tanpa izin anak dia sendiri, dia ada beberapa syarat lah. Yang pertama sekali, dia tidak ada permusuhan antara keduanya. Ada anak dengan ayahnya bermusuh. Contoh anak, ayahnya tak percaya. Lepas-lepas cerai dengan mak dia, tinggal gitu saja. Tak? Tiba-tiba nak, boleh pula nak paksa-paksa contoh. Dosa. Yang kedua, mestilah sekufu. Jangan paksa kahwin. Berapa umur pengantin lelaki? 95 tahun. Contoh. Anak dia 18. Tak sekufu. Kemudian mestilah berdasarkan kepada apa? Kepada kepentingan anak itu sendiri, bukan kepentingan dia. Makan 30,000 bayar ada orang tua tu. Contoh. No. Boleh bawa ke mahkamah lah. Itu syarat dia. Dipanggil wali mujbir. Baik. Wallahu a'lam. Habis. Bab